Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Farida binti Yaakob dan juga barisan para pesyarah sekalian. Baiklah, pada hari ini kami wakil daripada JAPIM iaitu Jabatan Pendidikan Islam dan Moral akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB New Pedagogies for Deep Learning MPDL iaitu bagi semester 2 sesi 2023. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan barisan-barisan pembentang iaitu daripada wakil JAPIM. Yang pertama iaitu Ahmad Lufi bin Lokman. Yang kedua Muhammad Ikram bin Abdul Jalil. Yang ketiga Muhammad Hazwan bin Muhammad Nabawi, iaitu kami terdiri daripada option Pendidikan Islam Amilan Jun 2020. Baiklah, untuk pesyarah subjek yang terlibat terdiri daripada 4 orang pesyarah, iaitu yang pertama Ustaz Khalid bin Saad Jamil, yang kedua Ustaz Muaz bin Muhammad, yang ketiga Ustaz Zaradi bin Sudin, dan keempat Ustaz Zainal Abidin bin Cik Mod. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada projek KPPB bagi subjek PIMK 3123 iaitu pentaksiran dalam pendidikan Islam. Jadi untuk subjek ini bagi PISLP ambilan Jun 2020 bagi semester 2 tahun 3, seramai 76 siswa guru pendidikan Islam yang terlibat secara langsung dengan projek KPPB ini. Jadi antara tugasan yang dibina berkenaan dengan KPPB ini iaitu tugasan 1 iaitu pembinaan JSU, tugasan 2 pembinaan item, dan tugasan 3 ialah pembentangan. Jadi HPK bagi subjek PIMK 3123 iaitu hasil pembelajaran kursus. Jadi antara hasil pembelajaran kursus yang diperuntukkan bagi subjek PIMK 3123 terdapat 5 HPK. Yang pertama ialah menghuraikan konsep pentaksiran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber. Yang kedua, menganalisis pentaksiran berdasarkan standard dan penjajaran konstruktif dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, menggubal dan membentangkan JSU pendidikan Islam berpandukan kurikulum standard sekolah rendah dan membuat pembentangan. Dan yang keempat adalah membentangkan item soalan yang dibina berasaskan kebat mengikut bidang pembelajaran pendidikan Islam. Dan yang kelima ialah mengaplikasikan pentaksiran pendidikan Islam dan penilaian PAFA mengikut panduan yang telah ditetapkan. Bagi projek KPPB yang terlibat dalam kursus PIMK 3123, ia melibatkan hasil pembelajaran, 2 hasil pembelajaran iaitu pada hasil pembelajaran nombor 3 dan nombor 4 iaitu menggubal dan membentangkan JSU pendidikan Islam berpandukan kurikulum standard sekolah rendah dan membuat pembentangan, dan membentangkan item soalan yang dibina berasaskan kebat mengikut bidang pembelajaran pendidikan Islam. Jadi daripada hasil pembelajaran tersebut, the big idea bagi KPPB ini adalah ke arah pentaksiran sistematik dan berkesan. Jadi antara big idea yang telah dihasilkan, maka KPPB yang akan dihasilkan ialah berkenaan dengan evidence, pembentangan video dan YouTube. Untuk kefahaman pula, bagi menukai kurikulum berbentuk kefahaman, siswa guru perlu menganalisis kaedah pentaksiran berdasarkan penelitian terhadap DSKP Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Seterusnya, daripada menganalisis terus kepada menggubal dan membentangkan JSU Pendidikan Islam berpandukan penganalisan terhadap DSKP KSSR dan membina dan membentak item soalan yang mengandungi elemen kebat berpandukan JSU yang digubal. Seterusnya, siswa guru menjadikan proses penggubalan JSU dan item soalan ini sebagai idea yang konstruktif untuk menerap dan mengaplikasikan kemahiran praktikal dalam membuat pentaksiran pendidikan Islam di sekolah nanti. Jadi, accession question yang timbul daripada the big idea tersebut adalah, yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan jadual spesifikasi ujian JSU. Yang kedua ialah bagaimana pentaksiran pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pembinaan JSU. Dan yang ketiga ialah bagaimanakah item soalan digubal berpandukan JSU yang telah dibina. Baiklah, seterusnya daripada pembentangan saudari Ikram tadi, daripada BID itu maka terlahirlah 3 tugasan bagi tugasan subjek PIMK 3123 pentaksiran pendidikan Islam. Jadi kita ada 3 tugasan utama yang akan dilaksanakan oleh siswa guru. Yang pertama, pembinaan JSU dalam bentuk kumpulan 20 markah. Yang kedua, pembinaan item individu 20 markah. Dan yang terakhir, pembentangan dalam bentuk kumpulan 10 markah. Jadi kita pergi kepada tugasan pertama iaitu pembinaan JSU. Jadi pembinaan JSU ini
arahan dia adalah anda dikehendaki membina dan menghasilkan satu jadual spesifikasi ujian GSU Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Anda boleh memilih 1 tahun pembelajaran Pendidikan Islam sahaja daripada antara tahun 1 hingga tahun 6 berpandukan penelitian terhadap DSKP Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR yang dipilih. Setiap kumpulan akan ditentukan tahun pembelajaran oleh pesyarah. Jadi kami telah dapat tajuk ini dan telah ditentukan kumpulan oleh pesyarah. Macam kami kelas 14, 19 orang, maka ada 7 kumpulan, jadi daripada 3 orang dan 2 orang. Seterusnya kita pergi kepada tugasan kedua. Tugasan kedua adalah pembinaan item individu sebanyak 20 markah. Pertama, siswa guru perlu mengumbal sistem set item pentadsiran mengikut bidang pembelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah berdasarkan GSU yang telah dibina. Item soalan yang digubal hendaklah mengandungi elemen kebat serta bahagian soalan objektif dan juga subjektif. Setelah menggubal item itu, siswa guru diminta membentang item tersebut yang telah dibina tadi dalam bentuk video untuk tempoh masa tidak melebihi 30 minit. Rakaman video pembentangan yang telah lengkap hendaklah dimuat naik ke platform yang telah disediakan di dalam Google Classroom. Dan untuk tugasan yang ketiga pula, tugasan pembentangan dalam bentuk kumpulan 10 markah. Untuk tugasan pembentangan ini, anda secara berkumpulan tidak melebihi 3 orang dikehendaki untuk membentang jadual spesifikasi ujian GSU Pendidikan Islam Sekolah Rendah yang telah dibina berpandukan Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Jadi kalau kita rumuskan daripada 3 pentadsiran tadi, maka kita dapat rumuskan menilai siswa guru akan menilai pembinaan GSU dan item soalan secara digital dan dimuat naik di tapak yang telah disediakan Google Classroom. Itu yang pertama. Yang kedua, GSU juga, siswa guru akan membentangkan GSU dan item soalan yang dibina berdasarkan GSU itu dalam bentuk digital menerusi paparan saluran YouTube dan dimuat naik di tapak yang telah disediakan di Google Classroom. Pembentangan akan dinilai oleh pesyarah masing-masing yang telah disebutkan di awal pembentangan tadi. Dan apa yang kita nak dapat daripada pentadsiran ini, daripada fokus kepada GSU itu, pertama kita nak tengok why. Memberi peluang kepada siswa guru untuk menggunakan daya pemikiran kreatif dan inovatif untuk menambah pentadsiran yang sistematik dan berkesan. Yang kedua, hook. Bahan pengajaran inovatif yang bersifat interaktif berupaya menarik minat pelajar daripada pelbagai kebolehan dan keperluan. Yang ketiga, equip. Penggunaan video digital dalam persembahan pembentangan. Yang keempat, rethink. Penjimatan kos menerusi penggunaan bahan secara alam maya. Yang kelima, evaluation. Siswa guru diberi peluang menilai hasil reka cipta menerusi YouTube dengan warga maya melalui Google Site. Yang keenam, tailor. Sesuai dengan kebolehan siswa guru dan pelbagai bidang yang memerlukan pentadsiran. Dan organize, melibatkan semua siswa guru pendidikan Islam secara holistik, sama ada individu ataupun berkumpulan. Daripada 6 ini, maka terbinalah satu, kita boleh panggil ringkasan, iaitu WAI2 yang digunakan untuk membina sebagai objektif pembinaan tugasan pentadsiran ini. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada apakah kandungan elemen 6C ataupun 6C ini terhadap subjek pentadsiran ini. Baiklah, kita bergerak kepada bahagian C yang pertama, iaitu karakter. Di mana karakter ini adalah siswa guru berkeyakinan semasa melaksanakan tugasan amali, jaga ketertiban dan juga tingkah laku. Seterusnya iaitu C yang kedua, critical thinking, di mana mereka ini iaitu para pelajar akan berfikir di luar kotak, di mana mereka akan membuat perancangan serta pengisian untuk menyelesaikan kesemua tugasan. Maksudnya mereka akan berfikirlah cara bagaimana untuk menyelesaikan segala tugasan yang telah diberikan. Seterusnya kita melihat kepada C yang ketiga, iaitu creativity, di mana mereka akan menghasilkan persembahan dan produk dengan inovasi dan juga creativity. Di mana kalau kita lihat sendiri, terdapatnya ada elemen-elemen pembuatan video dan sebagainya. Seterusnya, C yang keempat, iaitu communication, di mana terdapatnya pertukaran idea komunikasi sesama rakan siswa dan komunikasi secara maya dengan komuniti di luar lingkungan. Maksudnya kat sini kita lihat sendiri, ada terdapatnya tugasan yang melibatkan kumpulan, jadi di situ kita akan melibatkan communication antara satu sama lain. Seterusnya, terdapatnya citizenship, iaitu menyamai semangat patriotism, nilai universal, sosial, kecekalan dan juga kelestarian alam. Dan yang terakhir sekali, C yang keenam, iaitu collaboration, iaitu kolaborasi,
di mana terdapatnya unsur kolaboratif antara pensyarah, rakan-rakan serta warga maya dalam menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kita gerak kepada rigor, relevant and relationship iaitu 3R, di mana kita lihat terlebih dahulu yang pertama iaitu tegar, iaitu terdapatnya penerapan nilai universal dan juga semangat kerjasama di dalam kumpulan. Kita lihat sendiri terdapatnya tugasan-tugasan yang melibatkan dalam kumpulan. Seterusnya terdapatnya berkaitan di mana pelajar dapat mengadaptasi kemahiran membina dan menggubal GSU serta item pentadsiran seterusnya mengaplikasikan dalam pelbagai bidang. Di sini kita dapat lihat di mana kalau pembinaan GSU dan juga penggubalan untuk nak membina soalan ini penting untuk apabila para pelajar pada suatu nanti akan menjadi seorang guru untuk membina item soalan untuk peperiksaan dan sebagainya. Dan terakhir sekali itu adanya hubungan di mana platform ini dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam berkomunikasi dengan komuniti sekeliling dan komuniti luar. Seterusnya iaitu 3E/DLO di mana terdapatnya engagement, enhancement dan juga extension. Iaitu yang pertama kita lihat terdapatnya belajar secara kendiri berdasarkan DLO dan Google Site yang disediakan. Seterusnya iaitu enhancement, bekerja secara berpasukan iaitu membantu siswa guru dalam menguasai kemahiran pelbagai aplikasi digital selain meningkatkan idea yang kreatif. Dan iaitu extension, membaca dan merujuk pelbagai dokumen dan bahan-bahan digital yang berkaitan. Baiklah, di sini terdapatnya penyediaan iaitu borang KMR di mana kami telah letakkan iaitu QR code di mana para pensyarah dan selainnya boleh gunakan QR iaitu untuk QR scan untuk mendapatkan borang KMR ini. Okey, di sini hasil projek iaitu berdasarkan pembentangan iaitu tugasan-tugasan bagi subjek kursus pentadsiran dalam pendidikan Islam ini. Terdapatnya video pembentangan berkumpulan iaitu pembinaan GSU yang telah dihasilkan oleh para pelajar daripada student Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, dan juga terdapat juga video pembentangan individu pembinaan item soalan dan telah disediakan link-link video untuk lihat bagaimana hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh para pelajar. Di sini juga telah diletakkan juga iaitu hasil projek bagi pembinaan GSU dan juga item soalan iaitu pembinaan GSU dan pembinaan item soalan yang telah dihasilkan oleh para pelajar juga. Iaitu contoh-contoh yang telah diletakkan ini adalah salah satu contoh daripada para pelajar daripada kelas 14 iaitu pelajar Japim. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.